yang akan menyertai perbincangan kita pada petang ini yang diberi tajuk Government in Red. Red ini ditafsirkan sebagai resilient, E sebagai expectation dan D sebagai defensive. Saya akan terangkan rasional pemilihan kita punya akronim pada petang ini. Tapi saya akan memberi sedikit maklumat ringkas tentang majlis kita pada malam ini, perjalanan majlis secara keseluruhannya. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 7.25 malam. InsyaAllah kita punya perbincangan akan berlangsung sehingga jam 9.25 malam. Perbincangan ini akan berlangsung selama 2 jam dan ini termasuk dengan sesi soalan daripada audience pada malam ini. Okey, perbincangan kita malam ini akan merangkumi aspek sosial, ekonomi dan juga politik yang kita pecahkan pada 3 segmen ini dan setiap segmen akan mengambil masa 40 minit, itu yang kita targetkan. Dan soalan daripada saya sebagai moderator kepada YB mungkin hanya akan berlangsung pada 20 minit pertama bagi setiap segmen dan harapnya 20 minit terakhir setiap segmen ini akan boleh kita beri peluang kepada audience untuk mengajukan apa-apa soalan. Dan ini sebenarnya motif kita pada malam ni, bukannya saya yang bertanya banyak tapi kita nak respons daripada audience. Jadi seperti yang penulis kita gagas sebentar tadi, harapnya audience kita dah bersedia dengan koalisi soalan-soalan dan insyaAllah aku tidak termaktub dalam majlis kita pada malam ni. Jadi tak ada hukuman. Itu jaminan YB kita. Baik, merujuk kepada perbincangan kita pada malam ini, Government in Red. Red seperti yang kita tahu bermaksud resilient, iaitu keteguhan. Jadi kat sini kita nak tahu keteguhan kerajaan dalam mempertahankan pendirian mereka berkenaan dengan isu-isu semasa. Expectation ini adalah kita merujuk pada kita sebagai rakyat jelata, iaitu jangkaan kita atau harapan kita kepada pihak kerajaan dalam menjaga kebajikan kita sebagai rakyat dalam negara Malaysia. Dan defensif, iaitu ketahanan. Kita nak lihat sifat kerajaan yang kita hipotesiskan sebagai defensif dalam menilai isu-isu, dalam beri respon terhadap isu-isu yang berlaku. Kita mungkin boleh merujuk pada peristiwa bersih dan sebagainya. Jadi bukannya saya yang pilih Government in Red ini adalah pilihan daripada penganjur. Jadi mungkin sedap bunyi dia red tapi dan pada pendapat saya ia merangkumkan segala aspek yang akan kita bincangkan pada malam ini. Saya akan mulakan dengan segmen yang pertama, iaitu dari segi aspek sosial. Jadi sekarang pukul jam 7.30 malam dan pada jam 7.50 ada jam lagi jam 7.26 malam. Okey, jadi kemudian pada jam 7.50 nanti kita akan boleh mula dengan sesi Q&A. Okey, jadi YB, soalan saya pertama berkenaan dengan hak asasi manusia di Malaysia, iaitu satu isu yang sangat popular sekarang ialah berkenaan dengan kebebasan organisasi bukan kerajaan yang kita kenali sebagai NGO untuk bergerak. Dan kita lihat bahawa kerajaan bersifat selektif dalam memilih pergerakan tertentu untuk bergerak, memperjuangkan ideologi mereka, manakala sebahagian organisasi lain dilihat seolah kerajaan memberi tekanan untuk mereka memperjuangkan agenda mereka. Dan sesetengah pertubuhan seperti Pertubuhan Perkasa sebagainya, Pertubuhan Pribumi Melayu Perkasa, kita lihat seolah-olah mempunyai kuasa untuk melobi dalam menentukan polisi kerajaan. Jadi YB, saya nak tahu apakah sebenarnya polisi kerajaan dalam menilai sesuatu organisasi itu dari segi matlamat perjuangan mereka, sama ada ia halal untuk bergerak ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Hilmi sebagai pengacara. Saya kagum dengan style sebagai moderator. Saya rasa kalau lepas ni nak jadi pengacara Astro Awani pun. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Safwan sebagai pengurusi program dan juga presiden persatuan-persatuan di Softon ni jadi itulah ucapan aluan saya. Saya terus ke soalan tadi Soalan tadi yang diberi adalah mengenai hak asasi.
yang menyentuh mengenai pertubuhan-pertubuhan, sama ada politik ataupun bukan politik, tetapi bukan kerajaan ataupun NGO. Di sini saya secara peribadi saya pegang kepada pendekatan dan juga prinsip kebebasan. Maksudnya bagi saya perlu kita ada ruang yang sepenuhnya untuk mana-mana individu ataupun pertubuhan untuk gerak dan memperjuangkan matlamat mereka. Ya. Sebab bagi saya yang asas di sini adalah soal hak asasi, human rights, hak asasi manusia, human rights. Ya. Ada setengah pihak yang mengatakan bahawa hak asasi manusia yang merangkumi kebebasan, liberties, civil liberties dan sebagainya adalah satu agenda barat yang sebenarnya tidak ada konteks dalam masyarakat Melayu Islam ataupun masyarakat Timur. Tapi bagi saya itu adalah satu perkara yang tidak benar. Kalau kita tengok agama kita sendiri, memang kita menghormati kebebasan dan kita menghormati dignity seseorang dalam Islam itu. Jadi kita tidak boleh mencabul hak mereka, tidak boleh mengaibkan mereka dan sebagainya. Jadi soal kebebasan sebagai hak asasi ataupun hak asas kita perlu kita pertahankan ya, dalam kedua keadaan. Di sini ada beberapa sekatan yang ada buat waktu dan masa ini untuk beberapa pertubuhan. Ya. Contohnya kalau kita tengok dari segi Akta Pertubuhan yang dikawal selia oleh ROS, Registrar of Societies, kita ataupun kerajaan boleh mengambil tindakan kepada mana-mana pertubuhan yang tidak berdaftar. Itu memang jelas. Tetapi ada juga sikap mungkin double standard dari segi kerajaan dan juga tindakan terhadap pelbagai NGO. Dan di sini saya macam contoh perkasa apa yang disebut oleh saudara moderator tadi, memang betul dilihat bahawa perkasa ini ada pengaruh yang luar biasa. Tetapi saya rasa perkasa ini dia lebih kepada suara yang lantang. Tetapi sebenarnya dia punya pengaruh hakiki itu tidaklah berapa sangat. Kalau kita tengok dasar kerajaan pada hari ini, bukanlah ikut sangat perkasa. Kalau perkasa dia boleh dikatakan sebagai ultra Malay ataupun konservatif, dia right wing, sayap kanan. Tetapi kalau kita tengok hari ini dengan wasatiyah, dengan kesederhanaan dan sebagainya, dia amat sentris ataupun sentral. Jadi kerajaan akan menentukan hala tuju kerajaan. NGO bebas untuk buat apa saja. Cuma last kali saya nak sentuh, mungkin saudara bangkitkan isu ini dalam konteks bersih. Dalam konteks bersih, bersih sebagai pertubuhan itu tidak didaftar Bersih 2.0. Tetapi dalam bersih itu ada beberapa NGO yang terlibat sebagai badan yang dinaungi oleh Bersih 2.0 itu. Jadi kerajaan tidak ada masalah untuk engage, untuk bersama dengan NGO yang ada dalam Bersih. Tapi Bersih sebagai satu gerakan tidak pernah iktiraf oleh mana-mana pihak kecuali satu coalition. Ya. Tetapi yang penting di sini bukan soal Bersih. Yang penting di sini apakah respon kerajaan terhadap Bersih. Dan hari ini kita tengok dengan jawatan kuasa parlimen untuk kita menambah baik pilihan raya. Ya. Itu adalah hasil daripada apa yang berlaku di Bersih. Satu respon dan tindakan yang saya rasa positif daripada kerajaan. Izinkan saya mencelah YB. YB ada menyatakan bahawa pendaftaran untuk pergerakan pertubuhan bukan kerajaan dikawal selia oleh Registrar of Society atau Suruhanjaya Pertubuhan. Jadi adakah, dan YB juga mengakui bahawa ada sikap double standard daripada pihak kerajaan sendiri. YB tidak menafikan itu berlaku untuk mengiktiraf, meluluskan mana-mana organisasi untuk bergerak secara sah. Jadi merujuk pada isu Hindraf yang pernah hangat sedari dahulu pada tahun 2007, dan Hindraf ini kita nampak dia memperjuangkan hak asasi masyarakat India di tanah air. Dan menurut kata YB juga, YB berpendapat bahawa hak asasi setiap pertubuhan, mana-mana pertubuhan yang memperjuangkan hak asasi bagi kumpulan-kumpulan tertentu, itu adalah adil. Mereka patut diberi peluang untuk memperjuangkan hak mereka. Jadi adakah sikap double standard kerajaan ini akan memberikan implikasi negatif terhadap masyarakat? Bagaimana ia mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kerajaan? Soal double standard ini tak boleh terlalu terang sangatlah. Ya. Kita perlu bagi kebebasan yang cukup kepada setiap pertubuhan. Tetapi saudara bangkitkan soal Hindraf tadi. Ya. Saya rasa satu poin yang penting.
dalam soal hindraf, soal kebebasan ini mesti ada batasnya. Dalam hindraf, contoh hindraf, antara perkara yang dibangkitkan oleh hindraf adalah pembunuhan systematic murder and execution, genocide of the Indian community, masyarakat India di Malaysia. Maksudnya mereka menuduh kerajaan melakukan satu pembunuhan genocide secara sistematik yang langsung tak betul. Jadi apabila ada tuduhan yang tak betul, perlu kerajaan ambil tindakan. Kalau tidak, masyarakat ataupun kalau tidak NGO macam Hindraf boleh mengapikan sentimen perkauman di kalangan masyarakat India. Contohnya yang muda, yang tak tahu apa, yang tak pernah tahu sejarah langsung, tiba-tiba diapikan dengan sentimen mengatakan bahawa pernah ada systematic genocide. Itu salah. Jadi dalam kes itu sebagai satu contoh di mana kalau dicuba, kalau ada usaha untuk membakar sentimen sebegitu rupa, perlu ada tindakan. Jadi perlu ada batas. I'm all for freedom. Tetapi kalau ada usaha untuk menyelewengkan fakta yang sebenar, sejarah, dengan tujuan untuk mengakikan keadaan, itu tak betul. Okey, terima kasih YB. Jadi YB, ada juga sesetengah pergerakan bukan kerajaan ni yang kita lihat membawa elemen-elemen yang bercanggah dengan fitrah manusia. Jadi dan ia sebenarnya sedikit sebanyak telah mencalarkan nama Malaysia di mata dunia. Baru-baru ini pertumbuhan yang dikenali sebagai seksualiti merdeka terutamanya, dan kita lihat pertumbuhan ini memperjuangkan sesuatu iaitu LGBT, lesbian, gay and transgender right di Malaysia, yang mana kita lihat ia bercanggah dengan undang-undang Malaysia, dan terutama apabila kita menilai Islam sebagai agama rasmi tanah air. Tetapi kita lihat respon kerajaan terhadap pergerakan ini tidak se-ekstrim respon kerajaan terhadap pemimpin-pemimpin Hindraf. Walhal apa yang mereka perjuangkan tetap bercanggah dengan perlembagaan negara. Jadi YB, apa sebenarnya yang mendorong kerajaan untuk bertindak berlainan secara demikian? Adakah kerana terdapat setengah aktivis dalam pertumbuhan itu? Sebagai contoh, kita tahu Datin Malina Mahathir, iaitu anak pada mantan Perdana Menteri kita, terlibat. Adakah itu juga terlibat sebagai faktor yang menentukan tindakan kerajaan terhadap satu pertumbuhan? Kita kena tengok format kedua-dua kes yang dibangkitkan tadi. Soal Hindraf merupakan satu demonstrasi jalanan yang bersifat perkauman, ya, yang pada waktu itu, kalau tak silap saya, pada tahun 2007, ya, kita tengok puluhan ribu masyarakat India keluar dengan begitu agresif disebabkan fakta yang diseleweng, ya, pembunuhan dan sebagainya. Jadi risiko untuk ada satu insiden besar memang terlalu tinggi. Jadi kerajaan kena bertindak dengan agresif. Dalam konteks seksualiti merdeka, bukan sangat tentang aktivis yang VVIP seperti mana yang disebutkan oleh saudara tadi, tetapi dia berlaku di satu tempat yang tertutup di Pasar Seni Kuala Lumpur. Bukanlah satu perarakan besar, ya. Bukan satu, mungkin kalau di London saudara-saudara pernah tengok Gay Pride Parade, kan, yang kumpulan gay keluar dan dia rarak satu London. Tidak begitu. Dia buat macam dalam bilik macam ni, seminar dan sebagainya. Sebab itu walaupun kita kata seksualiti merdeka ni songsang dari segi budaya, dari segi undang-undang dan sebagainya, tetapi kita ambil tindakan yang berhemah. Sebab dia tak mencabar keselamatan negara, ya. Jadi kita pun buat pendirian. Saya sendiri buat pendirian. Saya kata seksualiti merdeka memang salah. Dari segi agama salah, dari segi undang-undang salah. Tetapi jangan kita tolak, ya, bulat-bulat apa yang dibangkitkan di situ. Sebab apa? Sebab soal kita nak menghalalkan gay dan bisexual, transgender dan sebagainya, memang kita tak akan buat, ya. Tetapi soal penindasan yang berlaku kepada contohnya golongan maknya ataupun golongan kunsa, dalam agama kita pun ada cara macam mana kita nak deal dengan golongan kunsa, ya. Kita kena bangkitkan soal ini. Sebab mereka kata ditindas, ada violence, kekerasan kepada mereka, dan bila pergi kepada polis tak dapat layanan daripada polis. Akhirnya mereka ni manusia juga yang perlu dapat perlindungan daripada undang-undang kita. Jadi jangan kata kita menghalalkan gay pula, kata YB kata no. Tapi dari segi soal penindasan terhadap mereka. Sebab itu kita kata okey, soal gay, baby sexuality mereka, jangan approach macam ini. Tapi kalau nak cakap soal penindasan dan kekerasan, violence, itu
mungkin kita boleh ni bincang. Okey, terima kasih YB. Jadi YB ada menyatakan bahawa sesetengah individu yang bertindak melalui organisasi tertentu, mereka bertindak secara ekstrim dengan mengadakan demonstrasi secara besar-besaran, dan kerajaan mempunyai metod yang telah diketahui sejak sekian lama yang kita anggap sebagai menekan rakyat, iaitu Akta Keselamatan Dalam Negeri, iaitu ISA, yang baru-baru ini telah dibubarkan, ya. Jadi YB, saya nak tanya, setelah akta ini dibubarkan, rakyat masih ternanti-nanti apakah akta baru yang akan menggantikan akta ISA ini. Adakah akta baru ini tetap menjanjikan bahawa individu yang disabitkan bawah akta berkenaan tidak akan dapat pembelaan di mahkamah, tidak akan dibicarakan, masih sama seperti ISA, ataupun akta ini akan mengubah sistem perundangan negara terhadap satu yang lebih adil kepada pejuang-pejuang ini? Pembetulan sikit ya, ISA masih belum dimansuhkan sebab diumum pada 15 bulan September sempena dengan Hari Malaysia 16 bulan September. Jadi pemansuhan ISA itu akan berlaku pada sesi parlimen yang akan datang, bulan 3 ya. Bulan 3 sesi parlimen pertama kita akan mansuhkan ISA dan kita akan ganti dengan perundangan baru. Soalan saudara Hilmi tadi, apakah perundangan baru ni lebih kurang sama macam ISA? Orang kata dia packaging dia lain lah, tapi dia punya pengisian dia sama. Tapi saya dah cakap soal ISA dan undang-undang yang ganti ISA ni. Saya kata kalau setakat packaging dia lain tapi pengisian dia sama, then no point, tu kekalkan ISA saja. Sebab apa? Kita nak tengok ISA ni betul-betul diubah. Diubah maksudnya yang ganti ISA ni adalah satu undang-undang, satu perundangan yang membenarkan ya pembicaraan di mahkamah, kalaupun membenarkan detention without trial, maksudnya yang suspek itu boleh ditahan tanpa pembicaraan, dia boleh bawa kes itu untuk dirujuk ke mahkamah, untuk direview di mahkamah, untuk dikaji semula di mahkamah. Sekarang ni kalau di bawah ISA tidak ada judicial review, tidak ada semakan mahkamah dalam isu substantif atas asas apakah sebab mereka itu ditahan. Dia hanya boleh dalam isu prosedural. Kalau tak ikut prosedur, dia boleh dibebaskan. So apa jawapan ringkas saya pada soalan tadi? Saya harap dan saya yakin undang-undang yang akan ganti ISA ini membenarkan ya bahawa tindakan Menteri Dalam Negeri itu dibawa ke mahkamah, disemak ke mahkamah dalam mahkamah terbuka oleh judge, hakim ya, supaya tidak ada salah guna kuasa oleh Menteri Dalam Negeri. Sebab saya pun kata kita mesti open sekarang ni, walaupun kita perlu undang-undang yang mencegah keganasan ya, komunis, ekstremisme, terorisme dan sebagainya, tetapi jangan itu digunakan sebagai alasan untuk tangkap siapa-siapa yang tak setuju politik, tangkap ISA. Itu saya rasa itu Cold War politics, politik perang dingin yang tidak laku, yang sudah lapuk, dan perlu kita ada satu gagasan baru. Kalau nak tangkap atas terorisme ya, tapi jangan tangkap musuh politik. Okey, terima kasih YB. Jadi jika benar-benar Akta Keselamatan Dalam Negeri dihapuskan ataupun dibubarkan dan dikatakan dengan akta yang baru yang akan menjamin setiap individu yang didakwa mendapat pembicaraan, hak untuk dibicarakan di mahkamah. Jadi apakah jika berlaku peristiwa-peristiwa ekstrim yang pernah berlaku satu juga dahulu, seperti yang didakwa kerajaan, peristiwa Muali yang berlaku pada tahun 1985, ataupun gerakan-gerakan ekstrim yang berlaku seperti contoh kita ingat nama Ayah Pin mungkin tidak asing bagi masyarakat umat Islam. Ayah Pin sebelum beliau naik ke langit, tapi anda kata kalau Ayah Pin turun semula. Jadi bagaimana kerajaan hendak menangani elemen-elemen subversif yang boleh mengganggu-gugat pemerintahan kerajaan jika tidak ada akta-akta seperti ini untuk menghapuskan gerakan mereka? Ayah Pin dia tak ada lagi kot. Tapi kalau ada pun mungkin undang-undang baru itu boleh spesifik ya mengenai terorisme dan apa saja yang subversif. Tapi dalam contoh Ayah Pin pun kita boleh ambil tindakan dalam undang-undang yang sedia ada, undang-undang penyelewengan agama dan sebagainya ya. Jadi kita jangan, yang saya paling risau sekali ISA ni dulu satu ketika memang perlu ada ya. Tetapi apabila ISA itu terus wujud, dia jadi macam satu catch all. Maksudnya apa saja threat, ancaman kepada kita guna ISA. So benda tu jadi macam shortcut, jalan pintas ya. Kalau polis tak payah siasat pun, dia rasa benda tu ada subversif sikit, walaupun dia musuh politik, tangkap dengan ISA.
Jadi apa yang Datuk Najib buat amat berani sekali, ya. Yang mengatakan bahawa kerajaan Barisan Nasional yang selama ini mempertahankan IC, hari ini kita kata cukup, tak mau lagi IC sebab memang tak menepati piawaian antarabangsa dan juga aspirasi orang muda di Maafkan saya, YB, adakah ini pendirian Kerajaan Barisan Nasional ataupun ia adalah hasil desakan pihak-pihak tertentu yang berulang-ulang kali? Adakah hasil daripada itu atau memang betul ini pendirian kerajaan setelah Tak perlu kita pindah ataupun mansuh IC, tetapi ini datang daripada perbincangan dan datang daripada pemikiran Datuk Najib sendiri yang mengatakan bahawa perlu kita mewujudkan demokrasi yang matang di Malaysia hari ini, dan tak boleh lagi wujud akta macam ini yang tidak benarkan hak asasi diberi kepada rakyat Malaysia. Terima kasih YB. Tapi YB, baru-baru ni pengenalan sebab sejak sedekat yang lalu kita dapat lihat reformasi pergerakan oleh NGO-NGO di tanah air yang sekarang ni rakyat Malaysia suka berhimpun secara besar-besaran menggunakan arakan untuk isu-isu tertentu seperti arakan bersih, arakan Hindraf yang pernah berlaku. Jadi ini mahu kerajaan untuk menubuhkan memperkenalkan satu akta yang kita kenali sebagai Peaceful Assembly Act, iaitu Akta Perhimpunan Secara Aman. Jadi YB, akta ini teruk dikritik oleh media alternatif terutamanya media pro pembangkang bahawa ia adalah akta yang sama, iaitu pergerakan-pergerakan ini dibolehkan untuk berhimpun tetapi kebebasan mereka masih lagi tertakluk pada satu kawasan yang mana mereka kata bahawa akta ini adalah ditorik semata-mata oleh pihak kerajaan. Jadi apa komen YB tentang perkara ini? Akta itu agak menyekat lah, ya, dari segi syarat-syarat, dan saya pun tak berapa setuju dengan akta tersebut. Tetapi berbanding dengan akta polis yang lama, akta ini lebih baik dari segi dia punya kebenaran. Kalau dulu mesti minta polis permit, ya. Sekarang ini tak payah minta permit daripada polis lagi. Sekarang ini hanya perlu dimaklumkan kepada OCPD yang mana kita nak ada himpunan ini dan kita teruskan saja, ya. Cuma saya hanya boleh merujuk kepada 9.1 di mana keputusan kes Datuk Seri Anwar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Pada waktu dan hari itu, kita tengok bagaimana polis telah kendalikan perhimpunan secara besar-besaran dalam konteks dan semangat baru Akta Perhimpunan Aman. Ya. Kalau ada perhimpunan parti pembangkang ataupun Barisan Nasional, polis akan bertindak dengan cepat. Ya, dan mereka akan bertindak dengan agresif. Ya, saya masih lagi ingat waktu bersih, saya mengetuai kumpulan daripada pemuda UMNO, kita pun turun. Saya sendiri kena tear gas pemenih mata yang diletupkan mungkin sengaja lah depan muka saya. Oh, sengaja. Dan saya diumbat, saya disumbat masuk dalam lockup selama 4-5 jam. Dan saya tahu bagaimana polis dulu bertindak. Zaman saya muda dulu pun saya pernah kena pukul oleh FRU, tapi itu tak bertemu dengan polis. Itu waktu Kedah menewaskan Singapura di Piala Malaysia. Saya cuba panjat pagar nak masuk track tu, lepas tu polis FRU tangkap saya, pukul saya. Itu pengalaman dulu. Tapi pada 9 hari bulan Januari kita tengok bagaimana polis telah menjadi facilitator daripada dia obstruct dan menghalang, ya, perarakan daripada mahkamah, kompleks mahkamah ke masjid wilayah persekutuan. Dia buka jalan kepada Datuk Seri Anwar dan penyokongnya daripada satu tempat mahkamah ke masjid wilayah. Maksudnya polis kita sebenarnya boleh kalau dilaksanakan tugasnya dalam paradigma yang baru, mereka sebenarnya boleh adapt kepada suasana yang baru, dan itu yang kita harapkan. Saya pun maklum kepada PM dan Menteri Dalam Negeri, saya kata tak perlu kita bertindak dengan begitu keras, agresif sekali polis. Ya. Polis dia ada mentaliti lama. Dia tengok crowd itu adalah ancaman. Ya. Dia kena tengok crowd, dia kena nilai sama ada crowd ni ancaman ataupun tidak. Jangan kita guna alasan kata kalau ada perhimpunan akan jadi macam London riot. Ya. Bukan semua perhimpunan macam itu. Jadi secara ringkasnya YB, akta ini sebenarnya telah ditunjukkan bahawa memberi kesan positif kepada para pendemonstrasi. Saya tengok dari segi bukti 9 hari bulan Januari itu memang positif dari semangat untuk membenarkan demonstrasi. Jadi YB ada menyatakan bahawa satu jawatankuasa khas ditubuhkan di parlimen, di peringkat parlimen, ya, untuk untuk memberi pertimbangan terhadap
hasil daripada perhimpunan bersih pada tempoh hari. Jadi adakah pengenalan akta ini berlaku setelah ditubuhkan Jawatan Kuasa Hasil Parlimen ni, atau sebelum berlakunya penubuhan Jawatan Hasil Parlimen? Dia serentak. Dia serentak. Akta ni lepas Jawatan Kuasa Parlimen untuk membaik pulih pilihan raya. Jadi tapi berdasarkan akta ini kita lihat bahawa masih ada sifat menekan daripada kerajaan sendiri terhadap pergerakan individu-individu ini untuk berdemonstrasi. Jadi ini secara tidak langsung beri tanggapan pada rakyat, beri tanggapan umum bahawa jawatan kuasa di Parlimen ini sebenarnya tidak berfungsi secara penuh, ataupun fungsi mereka mungkin tidak diambil serius. Jawatan Kuasa Parlimen tak ada kena-mengena dengan Perhimpunan Aman. Perhimpunan Aman akta. Jawatan Kuasa Parlimen adalah untuk membaik pulih sistem pilihan raya kita. Jadi dia separate. Jadi dia terhad hanya kepada pembaik pulih penambahbaikan sistem pilihan raya. Penambahbaikan sistem pilihan raya. Okey, terima kasih YB. Okey YB, baru-baru ini kita lihat bahawa berlaku macam satu revival, itu pengaruh golongan agama dalam politik tanah air. Jadi ini sebenarnya tidak berkait pada politik saja, tapi kita lihat figure-figure agama seperti Ustaz Fatul Bahri Mat Jaya, iaitu Mufti Negeri Perlis, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, dan juga Ustaz Azhar Idrus yang mana pro pembangkang. Kita lihat bahawa mereka ni ada pengaruh yang luar biasa dalam kalangan rakyat jelata, terutama bagi mereka yang beragama Islam, YB. Jadi YB, pada pilihan yang lepas kita pun telah lihat bahawa ada setengah figure-figure agama yang telah diletakkan sebagai ahli parlimen. Sebagai contoh ialah Dato' Dr. Masyita Ibrahim. Jadi adakah YB berpendapat bahawa golongan agama ini akan bawa satu aura baru terhadap struktur sosial masyarakat tanah air? Adakah mereka sebenarnya betul-betul ada pengaruh politik dan mereka ini boleh membawa perubahan pada rakyat? Penglibatan tokoh agama dalam politik bukan satu perkara yang baru. Daripada dulu lagi Datuk Ismail Kamus, Datuk Taib Azimuddin, Datuk Firdaus Ismail, dulu Imam Masjid Negara. Sekarang ni kita tengok, kalau kita tengok hari ni, kita tengok Fatul Bahri, anak kepada bekas Mufti Perlis. Dr. Asri belum terlibat secara total dalam politik, tetapi dia mana-mana ada majlis politik mesti ada Dr. Asri, sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Kita tak boleh tolak penglibatan ahli tokoh agamawan dalam politik, dan kita anggap sebagai positif. Saya sudah banyak kali berbincang dengan saudara Fatul Bahri, bagaimana beliau dapat kontribut sebagai seorang ulama muda dalam UMNO, dan perlu kita memberi ruang kepada mereka untuk bagi input. Saya tak nak ulama masuk UMNO, lepas tu kita hanya hadkan penglibatan mereka untuk bincang soal usul agama, baca doa di majlis, forum perdana. Itu sajalah yang ni tokoh-tokoh agama. Kita kena expose mereka kepada setiap genak sudut pentadbiran politik, jadi supaya mereka lebih total. Jadi perspektif YB ialah ulama-ulama ini kita hendak memaksimumkan sebaik mungkin peranan mereka dalam politik. Bukannya ulama ini bertindak sebagai strategi politik hanya untuk memenangi undi, bukan begitu? Tidak, sebab kita harus ingat, apabila kita bawa masuk ulama dalam parti, mereka akan bersuara dan akan cuba membentukkan satu pemikiran baru dalam parti. Kalau kita nak guna mereka hanya nak menang undi, kita lupa bahawa mereka ni sebenarnya ada idea mereka sendiri, ada position dan pendirian mereka sendiri. Dan kalau mereka keluar daripada parti kita, satu tamparan kepada kita. Jadi kita kena ingat, jangan kita guna ulama sebagai tunggangan. Kita nak dapat sokongan daripada mana-mana pihak. Ini adalah serius, kita nak dapat satu hubungan yang baik. Terima kasih YB. Jadi YB, aspek jenayah tidak boleh dipisahkan dengan kehidupan rutin masyarakat Malaysia. Saban hari kita lihat di akhbar, tertera di akhbar masalah jenayah melibatkan rompakan. Bahkan baru-baru ini selebriti Malaysia iaitu saudari Wani Nasafian juga telah dirompak. Jadi saya ingin bertanyakan kepada YB, apakah sebenarnya sejauh manakah keberkesanan usaha kerajaan untuk menangani jenayah? Sebab berdasarkan pelan transformasi kerajaan, Government Transformation Program, update terbaru iaitu perkembangan terbaru menyatakan bahawa kadar jenayah jalanan di Malaysia telah berkurang sebanyak 30% dan kadar jenayah secara keseluruhannya telah berkurang sebanyak 16% daripada tahun 2009 dan 2010. Tetapi ini sebenarnya tidak boleh refleksi pada situasi di Malaysia, dan masyarakat masih mempersoalkan
tahap kompetensi institusi polis itu sendiri dalam menangani jenayah di tanah air. Jadi apa pendapat YB? Adakah sebenarnya kerajaan serius untuk menangani masalah jenayah ataupun adalah retorik semata-mata? Dia antara fakta dengan feeling kita lah, ya. Memang betul, fakta dia kadar jenayah jalan turun sebanyak 35%, kadar jenayah total turun sebanyak 15-16%. Tetapi feeling masyarakat, tanggapan, persepsi masyarakat berbeza. Sebab kalau polis keluarkan fakta tu, dia tak keluarkan fakta yang tidak betul. Dia keluarkan fakta yang berdasarkan kepada crimes, jenayah yang dilaku, jenayah yang diselesaikan, selesai disiasat dan sebagainya. Tetapi perasaan dan tanggapan kita berbeza sebab tiap-tiap hari kita dapat santapan berita jenayah dan sebagainya. Contohnya bila BI orang kenamaan kena ataupun selebriti kena, wadina kena, tiba-tiba kita tengok crime sudah naik, ya. Tapi kita jangan ambil satu contoh buat gambaran menyeluruh. Sebab apa yang berlaku sekarang, saya bagi contoh, ya. Apa yang polis buat, contohnya ribuan polis yang dulunya kerja di balai, abang-abang polis kita yang dulu kerja di balai, yang buat kerja administration, yang buat kerja pentadbiran, yang buat laporan polis dan sebagainya, dirombak struktur dan dikeluarkan daripada balai dan diletakkan dalam hotspot tertentu. Ini perkara yang penting. Kalau kita pergi di polis di UK ataupun mana-mana negara barat, kita tak tengok banyak polis dalam balai, kita tengok banyak polis di jalan. Jadi itu yang berlaku. Dan walaupun ada masih kes macam Madinah dan sebagainya, kes rompakan, ragut dan sebagainya, sebenarnya fakta menunjukkan bahawa kadar jenayah sudah menurun disebabkan rombakan struktur polis tersebut. Tapi tanggapan ini kita tak boleh elak. Jadi ini adalah satu rasa tidak selesa yang hanya dirasa oleh rakyat tapi tidak menggambarkan situasi sebenar. Itu pendapat YB. Saya tak nak kata ia tak menggambarkan keadaan sebenar sebab nanti saya meringankan soal keselamatan, ya. Tetapi saya nak kata bahawa sebenarnya fakta itu adalah betul, ya. Dan kita akan pastikan bahawa kadar jenayah semakin kurang. Okey, dengan sebab jam menunjukkan pukul 7.55 malam. Okey, 5 minit lewat daripada yang saya janjikan. Tapi sekarang ni kita tiba kepada sesi soal jawab daripada para audiens. Jadi diharapkan bahawa saya memberi peluang kepada audiens untuk menanyakan soalan kepada YB. InsyaAllah kita peruntukkan sehingga 8-10 minit malam, 15 minit untuk sesi ini berlangsung. Jadi kepada audiens yang ingin menanyakan soalan, sila nyatakan nama dan terus pergi kepada soalan. Dan diharapkan bahawa audiens tidak berbicara sepanjang lebar untuk sesi Q&A. Jadi dipersilakan kepada audiens. Audiens paling muda baby itu nak tanya soalan. Nama saya Amalina, Indonesia Malaysia. Saya nak tanya, semalam kan ada projek amanat negara dan ada dua isu yang kami daripada pihak audiens ni yang kami tanya lah. Okay, pertama sekali, ada YB bertanya kepada Encik Rafizi berkenaan dengan adakah PR konsisten untuk kerja untuk menjalankan P3 dan YB telah menunjukkan isu pula IPUN tu kan. Tapi kami semua berpendapat daripada segi kiranya para audiens lah, tapi tak semualah, setengah. Kami berpendapat bahawa macam Ustaz Azizah sebenarnya dia tak mempunyai kuasa di kerajaan persekutuan untuk establish AUKU tu. Jadi macam just kami tanya lah, adakah YB sendiri faham tugas-tugas kiranya peranan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Sebab sebab Ustaz Azizah dia hanya ada kuasa dekat kerajaan negeri je. So that's why dia tak boleh establish AUKU tu. Itu soalan pertama. Soalan kedua, berkenaan dengan semalam ada dinyatakan bahawa AUKU tidak relevan kepada pelajar luar negara. Tapi kami semua telah diberi borang dan aku janji di mana kami tidak boleh terlibat dalam amalan politik. Dan macam benda itu adalah kontradik daripada apa yang YB dan speaker-speaker sebelum tu cakap lah. Kiranya di mana letaknya tidak relevan tenan apa yang ada korang. Dan ada satu akhirnya kalau betul lah apa tak relevan kepada pelajar overseas, tapi kenapa tak boleh ada kelab PKR ataupun kelab PAS, tapi boleh ada kelab tu. Tapi
Nak jawab soalan juga atau nak kumpulkan soalan? Jawab. Jawab dulu ya. Sebab banyak soalan ni. Banyak. Kalau satu soalan boleh kumpul ke 3 soalan kan? Okey, terima kasih Amalina. Soalan pertama mengenai bidang kuasa ya. Bidang kuasa Ustaz Azizan ataupun Datuk Seri Yang Berhormat Ustaz Azizan sebagai Menteri Besar. Memang betul dia tak boleh hapuskan AUKU sebab dia Menteri Besar. Dan AUKU ini adalah undang-undang persekutuan ya. Dan Amalina tadi mungkin saya tak tahu perbezaannya, saya tahu perbezaannya. Tetapi Datuk Seri Azizan sebagai Menteri Besar, Queen sebagai institusi yang dikelolakan di bawah kerajaan negeri boleh buat keputusan untuk tidak mengambil tindakan macam UNICEF kes yang sama juga ya. Ini hujah daripada penyokong Pakatan Rakyat sendiri yang mengatakan bahawa dulu kes UNICEF ada sama juga, tetapi Menteri Besar Selangor buat keputusan untuk tidak mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar-pelajar UNICEF, Universiti Selangor, Universiti Industri Selangor yang di bawah kelolaan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi apa yang berlaku di Kedah, kalau sekiranya Yang Berhormat Datuk Seri Azizan sebagai Menteri Besar betul-betul menghayati buku jingga dan juga dasar Pakatan Rakyat yang tidak mahu melaksanakan menguatkuasakan AUKU dan mahu hapuskan AUKU, sepatutnya dia tidak mengambil tindakan kepada pelajar-pelajar tersebut dengan alasan nak guna AUKU. Dia boleh buat keputusan tersebut, tidak ada mana-mana pihak yang akan saman beliau. Saya yakin Kerajaan Persekutuan pun tak akan saman beliau kerana tidak melaksanakan AUKU. Dan apa yang disebut oleh Ustaz Azizan ya, kalau kita nak cari alasan untuk dia pun tak boleh, sebab dia sebut semalam bahawa buku jingga itu bukan Al-Quran. Maksudnya Ustaz Azizan dengan terang-terang cakap saya tak setuju dengan buku jingga dalam isu AUKU ini. Jadi perjalanan itu memang betul, memang real ya. Apa yang saya bangkitkan semalam bukan sebab saya tak tahu perbezaan antara negeri dan persekutuan, saya tahu. Cuma negeri boleh buat keputusan untuk tidak melaksanakan soal AUKU, but he did, and that means dia setuju dengan AUKU dan dia tak menghayati konsep buku jingga tersebut. Soalan kedua tadi adalah mengenai AUKU untuk luar negara. Untuk luar negara, memang betul AUKU tidak nothing to do with overseas student. Maksudnya AUKU tidak boleh dikuatkuasakan untuk pelajar-pelajar di luar negara. Maksudnya kalau ada surat aku janji yang ditandatangani oleh saudara-saudari semua, itu tak ada kena-mengena dengan AUKU. Surat aku janji itu saya yakin ya, tidak ada force of law, tidak ada kuasa undang-undang ya. Mungkin penaja, siapa yang minta sign surat? Sponsor lah, penaja lah. Penaja. Dia tak ada kena-mengena dengan AUKU, itu kuasa penaja sendiri. Mungkin JPA, mungkin MARA dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh buat ya, setelah saya beritahu sebagai Ketua Pemuda, saya pun boleh bangkitkan isu ni. Kalau kita nak bagi kebebasan kepada semua, untuk pelajar overseas tak payahlah kita minta mereka sign. Kalau aku janji setakat sign, aku janji soal disiplin dan sebagainya, tak apa. Tapi soal kebebasan politik, mestilah kita bagi kebebasan yang mutlak ya. Sebab bagi saya kalau yang sign ni, macam mana dia nak jadi ahli kelab UMNO ya? Saya sebagai orang UMNO kan, saya nak supaya semua join kelab UMNO. Tapi macam mana kalau dah sign surat ataupun borang aku janji, macam mana dia boleh join kelab UMNO? Jadi bagi saya tak betul lah, benda tu tak betul, dan saya akan bangkitkan isu tersebut. Tetapi yang ketiga, soal kenapa kelab lain tak boleh ditumbuhkan. Kalau di London dah ditumbuhkan Friends of Pakatan Rakyat ya. Jangan kita kata tak boleh ditumbuhkan sebab kelab UMNO ada, kelab MC ada, tapi ditumbuhkan Friends of Pakatan Rakyat dan dibuat majlis secara besar-besaran. Banyak kali dah buat majlis besar-besaran. Kalau betul-betul kita nak enforce, kita boleh ambil gambar, kita boleh ambil nama, kita boleh ambil IC, tapi tak pernah ada satu kes pun yang mana student yang ada tajaan daripada kerajaan, hantar MARA ataupun JPA, diambil tindakan walaupun pergi kepada majlis dan menghadiri majlis Friends of Pakatan Rakyat. Setahu saya lah tak ada apa tindakan diambil setakat inilah ya. Jadi di situ saya nampak ada sedikit kebebasan yang diberi kepada di luar negara. Tapi soal aku janji itu saya akan bangkitkan. Terima kasih. Okey, terima kasih YB. Jadi saya buka kepada soalan lain dan sebabkan kesulitan masa kita ada, saya mengahadkan satu soalan bagi setiap individu yang bertanya. Jadi silakan.
Dan kalau boleh tolong tanya aspek sosial sebab aku tu sebenarnya kita cadang nak bincangkan dalam aspek politik. Dia lebih pada politik dia bukan sosial. Okey, nama saya Saudari. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah. Satu nak komen pasal yang tak pernah kena warning tu. Nik Nazmi dia dulu PND, lepas tu dia ada tolong Anwar datang UK bagi talk, lepas tu dia kena warning dengan PND. So, but anyway, saya rasa YB punya idea, banyak idea YB sangat progresif and sangat macam banyak changes. And saya tahu macam ramai orang yang sokong opposition semua pasal the government macam tak banyak changes. So, saya nak tanya pada YB sendiri lah, apa idea-idea yang YB bawa apa semua ni, what's the probability the whole government akan follow idea-idea progressive ni? Because like we can see yang macam most of the people yang tak sokong ni pasal benda-benda yang macam stagnant, and then there's like this generation yang masuk yang nak try untuk ubah, tapi perubahan tu macam tak nampak berjalan lah. So macam nak tanya lah apa pendapat YB. Saya follow rule satu je. Kita buat satu soalan tadi, satu soalan tadi. Tadi yang Malina sampai 3 soalan. Satu soalan tadi, satu soalan tadi. Ada siapa nak dengan soalan? Okey, soalan dulu. Assalamualaikum, saya Wadi. Soalan saya berkaitan dengan isu sosial. Kita tidak lari daripada isu pendidikan. Jadi saya lihat isu pendidikan negara kita seperti flip-flop. Rumah-rumah masuk tidak tetap dengan pendirian yang dikeluarkan oleh kerajaan. Seperti berkenaan dengan isu SMI. Dan soalan saya selain daripada itu berkenaan dengan isu sejarah. Kenapa sejarah Malaysia perlu direvise? Terutamanya macam isu yang dibawakan oleh Profesor Khoo Teck Kim mengatakan bahawa hangtuah tidak wujud. So kemungkinan teks sejarah Malaysia akan diubah mengatakan bahawa hangtuah hanyalah sebagai legenda. Jadi saya minta YB berikan pendapat. Okey. Pertamanya soalan daripada Dr. Hidayah tadi kan. Yang pertamanya kes Nik Nazmi, itu mungkin bukan setakat kehadiran di majlis, itu dia sendiri bawa ya. Mungkin dia punya penglibatan tu agak lain sikit, tapi itu dulu zaman dia jadi student, dah lama. Sekarang ni saya rasa tidak ada lagi dah tindakan macam itu. Yang kedua, kemungkinan ataupun kebarangkalian idea-idea progresif itu dengar dah bangun yang boleh diimplement oleh kerajaan. Gambar yang tanya macam semalam pun ada soalan juga di PAN ya, di KEC punya PAN. Dia kata macam you punya pandangan very progressive. Sejauh mana dalam UMNO Barisan Nasional dia akan ambil pandangan tersebut, ataupun mungkin you are minority dalam UMNO dan Barisan Nasional. Saya jawab senang saja. Saya kata kalau idea progresif saya dulu dilihat sebagai terlalu alien ataupun terlalu asing kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi sekarang ni saya nampak idea progresif itu sudah menjadi mainstream, arus perdana dalam kerajaan. Dari segi pemansuhan ISA, dari segi pindahan AUKU, dari segi pindahan kepada akta percetakan dan mesin percetakan untuk memberi keterbukaan kepada media dan sebagainya, dari segi pemansuhan pengisytiharan darurat dan sebagainya. All these things, progressive reform, satu ketika dahulu dilihat sebagai too liberal, terlalu liberal dalam UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi sudah jadi arus perdana, sudah jadi government policy. Jadi bagi saya, bila saya melihat apa perubahan transformasi yang berlaku selama setahun yang lepas ini, saya rasa bukan vindicated, tetapi saya rasa bahawa idea progresif ini sudah dimasukkan ke dalam parti dan sudah dilaksanakan, bukan setakat retorik. Dan apabila kita mansuhkan ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri, di Parlimen pada bulan 3 akan datang insyaAllah, itu adalah satu lagi manifestasi bahawa progressive ideas ini bukan setakat dapat disuarakan oleh macam saya dan Datuk Saifuddin Abdullah, tetapi Perdana Menteri sendiri telah melaksanakannya. Dan itu bagi saya adalah satu tanda bahawa these progressive ideas dah dapat tempat dalam kerajaan Barisan Nasional dan juga UMNO. Soalan saudara tadi mengenai flip-flop pendidikan. Pertamanya soal PPSMI. PPSMI ini you can say flip-flop ataupun kita boleh kata dasar itu dikaji semula dan diubah ya. Kita boleh, kalau kita nak negatif terhadap satu benda, kita boleh kata flip-flop. Tapi kalau kita tak ubah dasar yang tak bagus, itu saya rasa lebih teruk daripada kita flip-flop ya. Lebih baik kita tukar dan dapat gelaran flip-flop daripada kita tak buat apa-apa. Dalam kes PPSMI, problem was bukan idea. Idea was okay, bagus juga idea tu untuk ajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris.
Masalahnya kita tak ada preparation, kita tak ada persediaan. Kalau kita nak mengharapkan cikgu-cikgu yang sedia ada untuk mengajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, sedangkan bahasa Inggeris mereka pun tak lepas, memang tak lepas, ya. Dan hasilnya apa? Hasilnya cikgu sendiri pun tak faham apa yang dia mengajar, ya. Betul, this is a real story. Saya sebagai ahli parlimen, saya daripada dulu, sekarang ni orang kata dulu sokong PPSMI, sekarang ni kritik PPSMI. Saya daripada dulu, daripada Dr. Mahathir announce PPSMI, saya kata no, tak boleh. Sebab akhirnya apa yang akan berlaku dengan PPSMI, bahasa Inggeris kita tak akan maju, matematik dan sains, terutamanya anak-anak Melayu di kampung akan merosot sebab dia tak faham apa dia belajar tu, ya. Sebab tak diajar dalam bahasa ibunda, cikgu pun tak prepare, akhirnya dua-dua, English suffer, maths dan sains pun hancur. Dan semua itu berlaku. Di kawasan saya pergi tengok, di sekolah menengah, saya pergi tengok lawatan Tan Sri Mahyudin, Menteri Pelajaran, ke salah sebuah sekolah di kawasan saya. Teman, Mr. Moderator, saya ambil masa sikit. Saya dah celah. Saya tak, ini bukan, Lembau ni dia bukan hanya kawasan kampung, dia juga kawasan bandar di Paroi. Saya pergi di sekolah di bandar. Saya masuk, saya tengok, ya. Saya tengok cikgu tengah mengajar sains tingkatan 4 dalam bahasa Inggeris. Saya tengok dengan TPM, cikgu ni ajar lah, okey lah, boleh lepas lah, okey, not too bad in English. Tapi lepas Tan Sri Mahyudin keluar, saya jumpa dengan dua student yang ada kat paling depan. Saya tengok buku dia, saya kata, you faham tak apa yang cikgu cakap? Dia kata tak faham. So saya kata, macam mana you buat kerja ni? Dia kata dia balik rumah, dia ambil kamus dan dia translate every word daripada English to Malay. Itulah kerja dia. So saya kata di sini PPSM memang fail. So kalau kita tak ubah sekarang ni, many generations will fail. Kalau kita nak tingkatkan mutu English kita, termasuk technical English, untuk belajar engineering dan sebagainya akan datang, kita ajar bahasa Inggeris dengan baik, dengan lebih baik lagi. Jangan campur adukkan matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, sebab ramai yang tak faham dan takkan faham. Later mungkin kita boleh buat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal sejarah. Ini polemik yang saya rasa tak berapa produktif, ya. Sebab sejarah kita tahu adalah satu benda yang penting. Sekarang ni wajib lulus sejarah. Tetapi soal Hang Tuah ni, sebab apa? Sebab tak pernah ada scientific research mengenai Hang Tuah. Kita anggap Hang Tuah sebagai memang wujud, sebab ada makam Hang Tuah. Tapi tak pernah, you are all scientists, tak pernah ada orang yang buat DNA testing makam Hang Tuah, tak pernah ada orang yang buat carbon testing makam Hang Tuah, sebab tak boleh kuih semua. So kita tak tahu, kita anggap sebagai bulat-bulat, kita terima lah bahawa Hang Tuah itu wujud, walaupun itu hanya dalam hikayat ataupun sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah, ya. So cuma mungkin Kukir Kim kata tak pernah ada apa-apa scientific proof yang Hang Tuah itu wujud. Bagi saya, kalau kita nak ajar sejarah, mungkin kita boleh letak di situ disclaimer, ini adalah datang daripada sumber-sumber tertentu, sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah, itu saja. Dan pelajar-pelajar kita pun boleh belajar. Yang penting bukannya Hang Tuah, yang pentingnya ada lesson, moral, cerita, kisah ataupun riwayat Hang Tuah dan rakan-rakan mereka. Terima kasih. Okay, terima kasih Wani. Jadi telah tamat segmen pertama kita pada malam ini, iaitu segmen sosial. Maka tamu masa kita akan pergi pada segmen kedua, iaitu segmen ekonomi. Jadi saya akan mulakan seperti biasa dengan soalan Wani. Isu yang sangat kritikal pada waktu ini yang didasari utamanya oleh penduduk di Malaysia, terutama penduduk di bandar, ialah berkenaan dengan kos hidup yang semakin meningkat. Dan ini sebenarnya keburukan ini ditambah dengan gaji kita yang dianggap stagnan ataupun mendatar dalam tempoh beberapa tahun yang lepas. Jadi YB, sejauh manakah seriusnya kerajaan mereka peranan mereka untuk mengurangkan bebanan rakyat? Sebab setakat ni, walaupun kerajaan telah memberi subsidi minyak dan polisi-polisi tertentu yang telah diambil oleh kerajaan, tindakan yang tertentu, rakyat masih lagi merasakan bahawa kerajaan tidak memperkenalkan polisi yang kukuh untuk betul-betul mengurangkan kos hidup rakyat. Jadi saya nak tanya kepada Pak Wahid juga, sama ada isu ini kerajaan serius untuk selesaikan. Dia boleh dilihat pelbagai sudut. Sudut yang pertama adalah dari segi purchasing power kita, ya, dari segi income pendapatan kita. Sebab itu kerajaan dah lulus satu majlis konsultasi gaji yang pada tahun ini akan tetapkan gaji minima. Gaji minima ni insya-Allah akan ditetapkan supaya tidak ada kilang lagi yang gaji starting pay untuk operator kilang. Contohnya saya buat research,
RM350 sebulan, RM400 sebulan. Ada, masih lagi ada yang menawarkan gaji starting pay RM350-400 sebulan ya. Macam mana kita nak hidup dengan RM350 ataupun RM400 sebulan ya. Tak masuk overtime, tapi itu basic pay. Dan insyaAllah minimum wage itu akan naikkan sedikit gaji minimum untuk pekerja-pekerja Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi supply side, kita tak boleh hanya salahkan kerajaan. Soal harga barang yang naik ini adalah fenomena dunia ya. Kalau kita tengok Malaysia bukannya self-sufficient, bukan tahap sadar diri dari segi makanan kita. Kita terpaksa import ya. Food import bill kita amat tinggi sekali. Kita import sayur, kita import cili, kita import beras, kita import daging, kita import ayam dan sebagainya. Dan apabila ada kesan, contohnya cuaca, banjir di Thailand berlaku, itu akan ada kesan kepada kos barangan, sebab shortage di Thailand akan menyebabkan kita import kurang. Dan bila import kita kurang, barang itu akan naik. Itu basic economics ya. Jadi kita kena lihat di sini bahawa it is a international phenomenon ataupun fenomena antarabangsa yang sedang berlaku. Itu pun kerajaan sekarang ini, kalau kita nak tengok ya, subsidi, bil subsidi untuk tahun 2012 adalah lebih daripada 20 bilion ringgit Malaysia. Itu yang rakyat kadang-kadang tak nampak. Dari segi subsidi yang diberi untuk gula, tepung gandum, minyak masak, gas, petrol, diesel dan sebagainya. Ini semua disubsidikan oleh kerajaan 20 bilion ringgit. Itu dari segi income support, supaya disposable income kita, pendapatan kita yang kita nak belanja untuk beli barang-barang perlu itu dapat kita jaga sedikit sebanyak melalui kerajaan. Sekarang ini pun kerajaan perkenalkan krim, kedai rakyat satu Malaysia. Walaupun ada yang kata standard barang krim ni tak berapa bagus dan sebagainya, sedang dibaik pulih dan sebagainya, tetapi krim juga adalah satu usaha untuk memastikan bahawa tidak ada middleman ya. Sebab kita takut ada profiteering, ada unsur-unsur nak cari keuntungan yang terlalu tinggi. Jadi kita perkenalkan krim di mana produk ini dibeli secara borong, secara wholesale dan dijual kepada rakyat dengan harga yang paling rendah sekali. So kalau kita boleh perluaskan lagi konsep borong, kedai-kedai borong ini, at least barang-barang perlu itu dapat kita jual dengan kadar yang berpatutan. Yang premium produk itu mungkin kita terpaksa bayar, tapi kalau saudara-saudara pergi Tesco, kita pilih yang Tesco value tu, itulah lebih kurang yang kita nak wujudkan di Malaysia. Kita nak pastikan bahawa yang borong standardized produk ini dapat kita banyakkan. Sebab tak ada apa yang kita boleh buat untuk harga pasaran, tetapi untuk kita cut out the middleman, supaya tidak ada distributor yang terlalu banyak makan untung ini, boleh kita buat melalui konsep macam kedai rakyat satu Malaysia. Jadi YB pernah bahawa kerajaan memang mereka peranan cukup serius mengambil kira memang serius, tapi banyak lagi yang mungkin kita boleh buat untuk melindungi. Contohnya saya dan pemuda PN, kita push for rumah pertamaku, skim rumah pertamaku, sebab kita tahu antara masalah utama ya orang muda yang baru kahwin ni lah, dia nak dapat rumah memang susah. Down payment tu memang susah sekali. Walaupun rumah itu dalam 100,000 ataupun 120,000, dia kena buat 10% down payment 10,000 tu memang susah sangat ya. Sebab berapa bulan gaji kita kena save sebelum kita buat. Jadi kita buat cadangan kepada kerajaan, angkat melalui BND Lab, dan akhirnya kerajaan meluluskan skim rumah pertamaku, di mana 10% yang pertama tu, yang dulunya couple yang muda ni tak dapat nak bayar 10% down payment for your first house, dapat dijamin oleh kerajaan, dan kerajaan keluarkan dulu duit tersebut. Maksudnya kita 100% loan. Terima kasih YB. Jadi kita tahu purchase power parity atau kos mobil rakyat Malaysia telah berkurang dalam tempoh dekad yang lalu. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahawa tangga gaji masyarakat di Malaysia, terutama golongan profesional, telah berada di tahap stagnan atau mendatap sejak lebih daripada 8-9 tahun kebelakangan ini. Jadi ini juga didorongi oleh faktor bahawa negara kita mempunyai SME, small and medium enterprises, yang kurang berkembang berbanding dengan negara-negara maju yang lain. Ini didasari oleh sifat monopoli yang ada pada setengah corporation yang secara tidak langsung memberi impak kepada perusahaan yang lebih kecil. Dan hasilnya perusahaan-perusahaan ini atau bisnes-bisnes ini cenderung untuk membayar gaji yang lebih murah kerana mereka tidak boleh lebih kompetitif untuk menyahut cabaran yang ada dalam pasaran pada waktu ketiga ini. Jadi YB,
apakah sebenarnya polisi kerajaan tentang monopoli di Malaysia? Sebab kalau kita lihat bahawa syarikat berkaitan kerajaan JLC ni telah monopoli beberapa area-area yang cukup penting. Tahun lepas Parlimen telah meneruskan Suruhanjaya Persaingan Competition Commission macam yang ada di UK, di mana kalau ada dalam satu industri mana-mana syarikat yang bersaing secara tidak sihat, yang bersaing secara monopoli, tindakan boleh diambil terhadap mereka, termasuk syarikat-syarikat kerajaan. Yang mana kalau kes-kes ya, untuk saudara-saudari semua, dia ada syarikat besar, lepas tu kalau dia nak dapat perkhidmatan sokongan daripada syarikat lain, dia tubuhkan anak syarikat daripada dia bagi kepada SME yang lain. Jadi itu bagi saya, bagi kerajaan Malaysia adalah satu tindakan yang tidak adil, yang kita panggil crowd out the private sector. GLC dia seolah-olah ambil peluang yang sepatutnya direbut oleh syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Sebab itu ada race to the bottom. Semua bayar gaji yang paling rendah sekali sebab nak ada kos yang paling kompetitif. Dan dengan adanya Suruhanjaya Persaingan ini, saya harap bahawa pelaksanaan dan penguasaan ya tidak akan berat sebelah dan kita boleh dapat tindakan terhadap mana-mana pihak yang memonopolikan mana-mana bidang ekonomi. Jadi YB, baru-baru ni telah dinyatakan bahawa kita punya foreign direct investment ataupun pelaburan daripada pihak luar telah merosot yang berbanding dengan negara lain seperti Indonesia dan Vietnam yang telah berjaya mencuri FDI jauh daripada kita. Dan kita sebenarnya turut bergantung pada direct domestic investment. Jadi dengan gaji ataupun private domestic consumption kita yang tidak meningkat peningkatan disebabkan pendapatan rakyat yang tidak meningkat. Jadi bagaimana sebenarnya kita menyasarkan untuk menjadi negara maju pada tahun 2020 yang mana masyarakat kita mempunyai pendapatan yang tinggi? Yang pertamanya soal foreign direct investment ataupun pelaburan yang datang daripada luar ya. Kita tak boleh kata dia merosot. Kita boleh kata dia tak setinggi jiran-jiran kita, tapi dia tak merosot. Kalau tahun lepas dalam 9 bulan yang pertama untuk tahun 2011 kita melihat peningkatan sebanyak 43% FDI kita jika dibanding dengan tempoh masa yang sama untuk tahun 2010. Kita mensasarkan tahun lepas 10 bilion US dollar masuk ke dalam Malaysia. Kita dah sampai 8 bilion ringgit Malaysia, ringgit Malaysia. Jadi saya yakin kita dah exceed dia punya sasaran tahun lepas. Cuma kita tak boleh bandingkan Indonesia dengan Vietnam ya. Saya nak bagi contoh kepada audiens semua. Indonesia banyak duit datang dari luar sebab banyak benda yang tidak diprivatize, tidak diswastakan. Contohnya jalan raya mereka, sistem tenaga mereka dan sebagainya. Kalau di Malaysia banyak jalan raya kita dah diswastakan, sistem elektrisiti kita diswastakan. Jadi penswastaan kita sudah berlaku. Di Indonesia semua peluang penswastaan ini baru saja ditawarkan kepada pelabur antarabangsa. Jadi semua masuk ke Indonesia. Vietnam pun sama juga. Vietnam is where we were in the 1980s and 90s. Maksudnya labor cost dia, kos buruh dia amat rendah sekali. Mungkin Malaysia ala 80-an, 90-an. Jadi apabila kos dia rendah, semua nak bina. Tapi mungkin mekanisme yang kami dicari oleh kerajaan ialah untuk mengukuhkan atau memperbaiki sistem angkutan awam yang mana kita lihat berjalan cukup perlahan. Bahkan pembinaan MRT juga dijangkakan siap pada tahun 2017 sekurang-kurangnya. Dan pada waktu itu mungkin harga minyak telah melambung lebih tinggi. Jadi tidak sendiri polisi kerajaan sini adalah tidak selari. Mungkin kalau persetujuan subsidi ini akan dijalankan, mungkin pada ketika itu sistem sistem pengetahuan kita patutnya telah dicekap. Jadi mungkin masa itu tidak sesuai. Bukan begitu, Pak? MRT ni mestilah dia ambil masa sikit sebab dia nak korek terowong dan sebagainya. Dia tak boleh dibina dalam tempoh masa setahun saja. Tetapi kita sedang upgrade kita punya sistem pengangkutan melalui bas dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia pulang kepada sikap. Selagi ada kereta, selagi itulah rakyat Malaysia akan bawa kereta ke office. Dia tak ada satu kemudahan. Kemudahan dah ada. LRT dah ada, Putra ni monorail dah ada, bas pun dah ada. Tapi Malaysia ni sebab dia dapat minyak dengan murah, dia dapat kereta kebangsaan dengan murah. Jadi akhirnya dia akan bawa kereta. Dan kita tak ada satu budaya naik pengangkutan awam. Dan kedua, kalau di England senang pengangkutan awam ataupun kita naik basikal. Tapi kita cuba naik basikal dengan suit kat Malaysia tu, sampai office dah perlu. Tapi Wani, macam mana kalau misalnya dekat rumah tak ada stesen LRT ataupun tak ada bas untuk pergi kerja, Wani?
saya maksudkan yang mana sudah ada kemudahan tapi masih lagi tidak menggunakan kemudahan tersebut ya. Tapi akhirnya pada tahun 2013 akan siap MRT, akan ada sistem baru, dan sekarang ni LRT kita tengah buat line baru, kita LRT line baru, dan ini akan memudahkan kerja. Tapi bagi saya lah, kalau sekiranya kita tak ambil langkah yang lebih drastik ya, ada satu dari segi supply kemudahan pengangkutan awam, tapi macam Singapura apa dia buat? Dia ada Central Business District. Maksudnya kalau nak masuk ke dalam town center kena bayar lebih. So ada cadangan yang kata kalau kita betul-betul nak paksa rakyat Malaysia ni, tak boleh hanya kita menyediakan pengangkutan awam. Kita kena buat zoning di mana kalau nak masuk pusat bandar Kuala Lumpur kena bayar ekstra untuk masuk ya? Dan tak boleh masuk kalau seorang saja bawa kenderaan, tak boleh masuk. Sekurang-kurangnya kena ada dua orang. Okey, terima kasih YB. Jadi tanpa masa saya buka sesi jawab kepada hadirin. Kita memberikan masa sehingga 8.45 malam untuk sesi soal jawab. Jadi saya buka kepada audiens untuk bertanya. Orang yang monitor kita very serius malam ni. Saya pun dah letih. Okey, sudah. Nama saya Zulaid dari City Center. Saya belajar ekonomi, so saya nak tanya soalan. Dua soalan boleh ke? Satu soalan je. Ya, saya soalan kedua. Tahun lepas, akhir tahun lepas, Satu Sri Najib ada mengisytiharkan satu projek Salah Satu Malaysia. Salah Satu Malaysia. Yang mana dia menjanjikan pulangan yang tetap untuk setiap investment. Jadi di mana investment yang menjanjikan pulangan tetap ni, ulama seluruhnya dah sepakat itu sebab so adakah ini menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib tidak kisah yang mana riba ni diharamkan untuk umat Islam so adakah ini menunjukkan Datuk Seri Najib dan Ketua Kerajaan tidak kisah berkaitan mengisytiharkan investment dan projek yang melibatkan riba. Apakah pendapat YB sendiri? Ada ke SARA melibatkan riba? Sebab dia menjanjikan investment yang tetap pulangan dia setelah riba punya. Oh, I see. Dia mungkin penafsiran itu perlu diperhalusi. Dia tidak melibatkan instrumen riba. Cuma dia mungkin cara dia sampaikan profit guarantee itu ataupun dividend guarantee itu bunyi seperti riba, tapi sepatutnya dia tak bagi guarantee mengenai pulangan tersebut. Dia ambil konsep amanah saham. Sebenarnya SARA ini adalah amanah saham dipackagekan dengan satu produk baru. Tetapi saya difahamkan bukan dia tak pakai instrumen riba. Mungkin dari segi jaminan itu saja berunsur riba mungkin ya. Tetapi kalau instrumen yang dipakai itu bukan riba, saya rasa bukan riba apa. Ustaz Zahrudin kata riba. Nanti saya kena cari Ustaz Zahrudin. Saya kena tanya dia pula. Okey. Assalamualaikum. Saya Ahmad Rizwan daripada London. London? London. Oi, ni Southampton. Buat di kawan dia. Oh. Jadi saya rasanya kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim punya manifesto, banyakkannya dia mesti sentuh pasal isu IPP. So dan dia cakap dalam dia punya manifesto, dia cakap sekarang kerajaan sekarang bagi subsidi dekat toki-toki besar ni sebanyak 19 bilion. Kalau compare dengan yang dia bagi dekat rakyat lain hanya 11 bilion. So soalan saya kepada YB, apa pandangan YB pasal isu ni, and betul ke yang toki-toki besar ni adalah kebal daripada untuk menaikan semula subsidi? Pertamanya apa yang disebut Hello. Okay. Pertamanya apa yang disebut soal subsidi tersebut tak betul. Sebab subsidi yang diberi kepada IPP, subsidi yang diberi kepada IPP ni adalah subsidi gas. Subsidi gas ni dia pass terus kepada consumer. Dia pass through cost. Ya, dia pergi kepada tenaga nasional dan tenaga nasional subsidikan kepada akhirnya kepada pengguna elektrisiti tersebut ya. Jadi subsidi itu memang tak wujud sebab dia memang pass through cost. Kalau soal
subsidi ni, subsidi gas ni, kalau betul-betul dia bagi kepada syarikat-syarikat tenaga ni, dia akan wujud dalam dia punya P&L, profit and loss statement ya. Tapi dalam P&L dia tak ada, langsung tak ada. Kenapa? Sebab subsidi ni terus dia pass through cost. Maksudnya Petronas bagi subsidi jual gas dengan harga subsidi kepada YTL. Contoh ya, contoh. YTL beli dengan harga yang disubsidi, tetapi YTL tidak jual kepada tenaga dia kepada TNB dengan harga yang lain. Dia akan jual minus subsidi tersebut. Maksudnya subsidi itu diabsorb dan akhirnya dipass kepada TNB dan dipass kepada consumer, pelanggan ya. Maksudnya subsidi itu terus kepada pelanggan ya. Jadi tak wujud. Apa yang wujud adalah sistem IPP yang sedia ada ya. Setengah sistem IPP generasi pertama tu dia TNB kena bayar IPP sama ada dia perlu tenaga ataupun tidak. Itu dia. Dia bukan soal subsidi. Dia soal kontrak yang pertama, generasi pertama yang tak adil kepada kerajaan. Ini memang betul ya. Yang kontrak pertama IPP memang berat sebelah. Sebab sama ada you ambil ke tidak, you kena bayar. That's unfair. So apa kerajaan buat? Kita sedang runding semula. Datuk Seri Anwar kata kalau saya, dia punya ceramah dia lah, esok kalau kita menang raya, esok saya akan turunkan harga minyak. Senang lah, macam senang kan. Tapi taklah senang begitu. Dia kata dalam 100 hari dia boleh rombak semula sistem PPA, Power Purchase Agreement ya, antara IPP dan kerajaan. Not so simple ya. Sebab macam mana pun kita tak setuju dengan kontrak generasi pertama. Itu adalah kontrak antara kerajaan dan syarikat swasta. Maksudnya syarikat swasta itu walaupun berat sebelah, dia ada kontrak. Kalau kita batalkan kontrak tersebut, dia boleh bawa kita ke mahkamah. Jangan kita ingat YTL Power contoh adalah hanya keluarga YTL saja. YTL Power ada pemegang saham daripada antarabangsa, ada pemegang bond daripada antarabangsa. Kalau kita sewenang-wenang dalam 100 hari kerana manifesto Anwar Ibrahim, kita batalkan kontrak tersebut, all the investor, pelabur-pelabur daripada antarabangsa ni, dia tengok, inilah cara kerajaan Malaysia tak ada hormat langsung kepada sanctity of contract, kepada kontrak yang dimeterai oleh syarikat swasta dengan kerajaan Malaysia. Sebab itu kerajaan Barisan Nasional kita ambil tindakan bahawa contohnya YTL dan beberapa lagi IPP, dia punya kontrak akan tamat tahun 2013 dan 2014. Kita runding pada waktu itu untuk terma yang baru. Kalau kita secara unilateral, secara berat 11 kerajaan saja batalkan kontrak, itu akan hantar message kepada dunia bahawa jangan melabur di Malaysia. Sebab kerajaan Malaysia pada bila-bila waktu dan masa boleh batalkan kontrak yang sebenarnya ada kuasa undang-undang. Jadi di situ saya faham Datuk Seri Anwar dia populis. Jadi dia kata saya nak bagi semua percuma. Tetapi tidak semudah itu. Sebab segala-galanya ada kuasa undang-undang yang akhirnya kerajaan Malaysia mungkin boleh tanggung kalau sekiranya syarikat itu bawa dan saman kerajaan Malaysia di mahkamah. Jadi not so simple ya. Kita pun sedang dalam rundingan dengan IPP yang akan tamat tempoh masa PPA dia supaya akan datang kontrak dengan IPP ini lebih adil kepada semua, bukan berat sebelah macam generasi pertama. Generasi pertama tu 2-3 saja. YTL mungkin satu lagi Genting dan satu lagi saya tak ingat ya. Tapi yang third generation PPA dia lebih adil kepada kerajaan. Tak ada lagi dah terma macam perlu ataupun tidak kena bayar. Itu first generation saja. Itu mungkin berat sebelah untuk syarikat berkenaan. Ada soalan lain? Pat atas ni. Jangan tangan. Saya tanya pendapat sudah ada data menyatakan China akan ada hard landing dalam 2030 dan dalam Europe pun dah Buat sikit dapat tak dengar. Sam dah dalam recession dan UK pun dah 3 bulan lagi recession. Jadi apakah langkah kerajaan Malaysia untuk menghadapi the next big recession yang datang, which is 2030? Saya rasa kita of course dari segi ekspor kita akan ada kesan ya. Sebab we export to Europe, we export to China dan kita import daripada China juga. Dan apabila ekspor kita ada kesan, maka pendapatan negara akan turun. Tapi dua perkara yang saya nak sedar ingat. Yang pertamanya kita punya private investment sedang meningkat.
Kalau dulu private investment kita hanya 1-2% saja every year. Now it's going up to about 6-7%. Target kita private investment kita, local investment kita every year in excess of 12%. Ya. Jadi kita tengok bahawa penjanaan ekonomi itu boleh berlaku di Malaysia tanpa kita dapat dari luar negara. Yang kedua, hutang kita. Ramai yang kata kerajaan Malaysia hutang. Hutang kita hanya 1/5 hutang kita adalah hutang luar negara. Ya, kalau dulu Greece 3/4 daripada hutang mereka adalah hutang daripada luar negara. Maksudnya dia borrow daripada luar negara. Kita hanya 1/5 daripada hutang kita daripada luar negara. Jadi exposure kita kepada creditors daripada luar yang mungkin kalau ekonomi mereka merudum dan sebagainya, mereka minta supaya kita bayar hutang, tidaklah seteruk Greece. Kalau Greece dia lain kategori ya. Jadi exposure kita kepada Eropah dan sebagainya tidaklah sistematik. Kalau recession di sini, kita mungkin tidak akan mengalami recession di Malaysia. Cuma kita hanya mengharapkan bahawa kita punya domestic investment dengan domestic demand dapat menampung apa sahaja kekurangan yang dihadapi oleh recession yang berlaku di Eropah. Tapi di China kita ada harapan bahawa mungkin kalau tidak hard landing, sekurang-kurangnya tidak ada recession dan mereka akan terus beli kita punya minyak kelapa sawit, mereka akan terus beli hasil gas kita dan sebagainya. Itu semua jalan. One thing about Malaysian economy Malaysia, saya ibaratkan perumpamaan kapal terbang 747. Kapal terbang 747 ni ada 4 enjin ya. Kita ada oil and gas dan juga hydrocarbon dan juga kita punya pertanian termasuk palm oil, kelapa sawit dan sebagainya. Satu lagi kita ada government spending, government expenditure. Kedua kita ada private expenditure kita. Dan yang keempat kita punya retail sector, tourism sector dan sebagainya. Jadi kita ada pelbagai enjin. Kalau satu enjin down pun kita masih lagi ada 2-3 lagi enjin untuk memastikan ekonomi kita terus berkembang. Sorry, soalan yes. Soalan terakhir ya. Assalamualaikum. Pertama sekali saya nak tanya YB, kenapa YB tak reply tweet saya? Yang serius. Okay, yang serius. Kalau bicara tentang ekonomi, kita tak boleh lari pada tentang ketirisan, kronisme dan rasuah. Jadi apa yang menunjukkan kerajaan kita sekarang serius dalam menangani isu ni? Sedangkan kita tengok masalah rasuah, kronisme semakin menjadi, bukan semakin baik. Contoh terbaru pasal isu NFC. Boleh bagi komen. Okey. Yang pertamanya saya minta maaf lah tak jawab tu sudah. Tapi malam nanti hantar tu. Saya yang tegur KJ tadi. Sebab ini apa selingan. Banyak sangat yang saya terima kadang-kadang ya. Jadi saya tak sempat nak jawab. Nanti personal, minta maaf. Kepada saudara ya. Soal rasuah dan sebagainya. Okey. Pertamanya sekarang dulu kita ada banyak projek yang diberi secara rundingan terus. Maksudnya tak ada tender ya. Sekarang ini kebanyakan projek yang dikeluarkan oleh kerajaan dibuat secara tender. Dalam tempoh masa 2 tahun ini kita ada lebih daripada 3,500 projek kontrak kerajaan yang dibuat secara online, e-perolehan. Maksudnya semua dipaparkan dalam website e-perolehan kita. Maksudnya open tender ya. Jadi banyak yang lebih telus sekarang ni. Dan kerajaan setahu saya lah ya, banyak projek-projek besar, projek jalan, projek infra besar, semua dibuat secara tender. Tak ada lagi projek rundingan terus ya. Projek NFC ni memang projek yang agak unik sikit lah ya, sebab dia pun bukan projek rundingan terus, bukan hanya NFC Corp yang dapat ya. Yang saya difahamkan 6 syarikat yang masuk ya. NFC Corp satu daripada 2 yang dapat, satu lagi syarikat daripada Australia yang bernama Lambert Corporation. Tetapi Lambert tu dia tarik diri sebab tak feasible. Jadi tinggallah NFC Corporation ini yang dikendalikan oleh keluarga Datuk Seri Shahrizad ya. Jadi apabila kes ini bangkit, saya defend sebab ada 2-3 fakta yang tak betul yang dibangkitkan oleh Rafizi. Tapi dah sampai satu tahap saya pun
tak berapa pasti bagaimana nak bagi penjelasan sebab saya bukan saya tak ada pengetahuan mengenai pengendalian projek oleh NFC Corp tersebut. Jadi apa yang saya boleh cakap adalah lebih baik kita serah kepada MACC dan juga polis untuk buat siasatan yang rapi. Yang penting di sini saya faham ini isu yang penting ya. Ramai yang kata kalau isu rasuah bawa ke kampung, kadang-kadang pakcik kita kat kampung dia tak faham sangat ya, sebab kalau kes-kes rasuah mengenai kapal selam dan sebagainya dia orang tak apa nak tangkap lah, sebab kapal selam pun dia orang tak boleh bayangkan kapal selam tu macam mana rupa dia, ataupun defense procurement dan sebagainya. Tapi kalau lembu tu amat mudah untuk sesiapa memahami lembu. Lebih-lebih lagi 250 juta ya. Tapi 250 juta itu pinjaman yang perlu dibayar balik. Jadi bagi saya pun dah buat kenyataan. Saya kata lebih baik disiasat secara rapi, dan kalau salah kita ambil tindakan. There's no choice ya. Kita tak boleh kata kita buat special, buat perlindungan kepada keluarga menteri sebab menteri. Kita kena tunjuk bahawa tindakan akan diambil tanpa kira siapa ya, sama ada menteri ataupun tidak. Jadi dalam kes NFC ini memang serius ya, memang serius, dan kita tak nak hanya orang kata sapu benda ni di bawah kapet ya, dan harap bahawa benda ni akan pergi. Sebab dalam Malaysia isu yang paling hot sekali NFC lah ya, tak ada benda lain. Kalau pergi mana-mana pun, pergi bandar, pergi kampung, cakap soal lembu. Okay. Alright. Okay, terima kasih YB. Dalam segmen yang terakhir politik, segmen yang saya lakukan akan menjadi segmen yang paling panas lah sepanjang bincang kita pada petang ni. Jadi saya hanya akan mengingatkan sesi ini sebagai moderator dan soalan sehingga jam 9, iaitu kurang 10 minit, dan kita akan membutuhkan dari jam 9 ke 9 suku ataupun 9.20 ya, untuk para hadirin menanyakan soalan. Jadi para hadirin yang betul nak menanyakan soalan, sila bersedia dengan soalan masing-masing. Jadi YB, menyentuh isu politik tanah air, kita tahu bahawa pilihan raya umum ke-13 akan berlaku pada bila masa. Setengah pihak menyangkakan bahawa ia akan berlaku pada 6 bulan pertama pada tahun 2012. Jadi kita nak tahu bahawa buat masa sekarang, adakah kemungkinan Pemerintah Pakatan Rakyat akan berjaya mengambil alih kerajaan pusat, ataupun kerajaan Barisan Nasional masih mampu untuk mengekalkan majoriti di parlimen untuk terus memerintah? Mestilah saya jawab kita menang. Tapi secara serius, saya berpendapat bahawa yang pertama, timing pilihan raya itu tak penting. Ramai yang tanya saya, soalan yang paling popular saya terima sekarang ni, bila election ya, when is election, bila lagi election. Itu kita tak pasti. Kita dah ada dalam kaedah pilihan raya, anytime boleh ya. Yang saya pasti pilihan raya umum ke-13 bukan bulan 1, sebab hanya esok hari ini. Seterusnya soal siapa akan menang ya. Saya mestinya saya yakin Barisan Nasional akan menang, tapi saya jangkakan bahawa pilihan raya ini akan menjadi pilihan raya yang paling sengit dipertandingkan ya, terutamanya di negeri-negeri seperti Selangor, Negeri Sembilan, Perak, dan juga di Pulau Pinang dan Kedah. Kelantan sudah jadi kubu PAS, dan kita jangkakan bahawa akan juga ada pertandingan yang sengit di situ. Cuma yang akan menjadi faktor penentu untuk pilihan raya akan datang adalah pengundi muda, first time voters ya, first time voters. Mereka ni yang tak pernah undi dulu. Mereka tak ada brand loyalty, tak ada party loyalty. Kalau orang lama, kalau dia undi BN daripada dulu sampai sekarang, dia totok BN. Kalau dia undi bulan daripada dulu sampai hari ini, dia akan undi PAS. Tapi orang muda, dia akan tengok calon, dia akan tengok isu. Itulah kumpulan yang akan menentukannya. Bercakap mengenai golongan muda ya YB, sekarang ni kita lihat bahawa media arus perdana ya, terutama RTM dan juga TV3 dan sebagainya, mendapat kurang perhatian dalam kalangan generasi muda. Mereka hanya mempercayai jika artis menang mendapat anugerah di TV. Tapi jika pemberita muka satu berita berkenaan dengan politik, ramai golongan muda yang makin tidak percaya dan mereka beralih kepada media alternatif. Jadi soalan saya kepada YB, adakah benar bahawa kerajaan mencengkam media arus perdana daripada menyiapkan berita-berita yang pro pada pihak pembangkang? RTM tak dapat perhatian orang muda. Sejak bila RTM dapat perhatian orang muda?
Itu memang satu masalah yang serius. Sebab itu kita cuba memperluaskan lagi sentuhan kita melalui media sosial dan sebagainya. Kalau kita tengok hari ini, kita punya approach bukan hanya melalui media arus perdana, tetapi juga melalui media sosial, melalui Facebook, Twitter. Walaupun ada satu pihak yang tuduh saya tak balas di Twitter, tetapi kita cuba outreach kita melalui media yang lain. Dan kita tahu, saya pun sebagai orang yang pemikiran progresif dalam UMNO dan Barisan Nasional, saya tahu sekiranya kalau kita berat sebelah dan kita tak tunjuk balance view, audience tak akan bersama dengan kita. Ya? Kalau kita tengok yang popular sekarang ni apa? Astro Awani popular. Astro Awani popular kenapa? Sebab dia undang daripada pembangkang datang, daripada government datang, dia ada debat. Ya? Daripada hanya satu pihak saja yang cakap. Sebab itu perubahan ini perlu berlaku. Semalam saya ditanya soalan mengenai kebebasan media, saya kata this is the future. Kita tak boleh cengkam lagi media sekarang ni. Kalau kita nak betul-betul tengok apa yang menjadi balance view, kita kena benarkan MSN. Tapi pada masa yang sama, kita kena ingat portal-portal online ni, dia kena balance juga. Jangan hanya kita balance dalam MSN, tapi kalau kita tengok Malaysia Kini, Malaysia Insider dan juga website-website dan portal-portal yang lain, semua berat sebelah. Yang seolah-olah dia nak balance balik apa yang dia nampak berlaku dalam MSN. Adakah sebabnya kerajaan tidak memberi peluang pada pemimpin mahkamah untuk menjadi sebab sendiri dalam media arus perdana? Adakah disebabkan faktor berlakunya bias terhadap pihak kerajaan dalam media alternatif? Mungkin begitu juga. Sebab itu apabila kita cakap soal liberalisasi media, perlu kita cakap soal liberalisasi dalam arus perdana dan juga dalam alternatif. Dua-dua perlu tunjuk satu balance view. Dan kita sebagai pelanggan, akhirnya semalam saya cakap, yang menentukan adalah kuasa pemberi pelanggan. Kalau sekiranya kita tak nak beli utusan Malaysia, jangan beli utusan Malaysia. Kalau sekiranya kita tak nak beli Harakah, jangan beli Harakah. Kita belilah apa surat khabar yang kita rasa yang paling balance, yang paling kita nak. Kalau kita tak nak beli surat khabar pun, janganlah beli surat khabar. Kalau ada bekas saya dalam surat khabar, belilah surat khabar. Tapi kalau tak ada. Jadi kita akan menentukan sebagai pelanggan. Kuasa pelanggan itu adalah penting dalam politik. Jadi, adakah YB berpendapat bahawa suara YB yang bersifat progresif akan didengari oleh ahli UMNO yang lain, yang mana mungkin tidak menginginkan matlamat yang sama dengan YB? Itu soalan sama dengan Hidayat tadi. Soalan sama yang Hidayat tadi mengingatkan bahawa saya melihat bahawa banyak idea saya yang progresif ini, yang kalau dulu dianggap terlalu liberal, terlalu baru, terlalu progresif, sudah menjadi pemikiran arus perdana yang dibawa oleh Perdana Menteri sendiri. Okey, jadi YB nampak bahawa ada sinar cahaya yang ada YB ni diterima oleh golongan. Ayah kau mengancam. Jadi YB mendapat bahawa pendapat YB ni semakin didengari. Dia makin mendengar. Okey YB, soalan penutup daripada saya sebelum saya serahkan kepada audiens saya. Jadi YB, andai kata jangkaan YB itu tidak tepat, nak kena jangkaan YB merundung bahawa parti Pemuda Pembangkang mungkin menang walaupun dengan majoriti yang tipis. Kita kena faham bahawa jika Pembangkang menang dalam pilihan raya yang akan datang, Barisan Nasional masih akan menjadi parti pembangkang yang kuat. Okey, jadi saya ingin mendengar pandangan YB. Apakah pendapat YB tentang the third force in our politics, iaitu parti-parti yang kecil, terutamanya parti kita, Parti Kesejahteraan Rakyat yang dipelopori oleh Dato' Zahid Ibrahim, dan juga United Borneo Alliance yang dipelopori oleh Dato' Dr. Jeffrey Ketingan. Jadi adakah parti-parti ini akan berkaitan, adakah mereka ada kemungkinan mereka akan terus sama dengan Pakatan Rakyat untuk membentuk kerajaan? Saya nampak third force di Malaysia ni tak berapa relevan sangat. Kalau di UK ni pun, kalau kita tengok sejarah Liberal Democratic Party, dulu Socialist Democratic Party dan juga Social Democratic Party dan Liberal Party, dia cantum jadi Liberal Democrats. Dia ambil masa 20 tahun sebelum dia jadi satu rakan kongsi dalam kerajaan coalition yang ada sekarang. Jadi dia ambil masa yang begitu lama. Jadi third force dalam Malaysia ni memang saya rasa tak relevan sebab kita baru saja nak cakap soal two party system. Kita baru saja nak cakap soal two party system, Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat. Jadi macam parti Zahid Ibrahim pun dah keluar kenyataan, dia kata dia tak akan tanding dalam pilihan yang akan datang. Sebab dia tahu kalau 3 penjuru dia akan kalah, dia akan hilang deposit. Sebab rakyat Malaysia dia sama ada dengan undi dia ataupun dia akan undi Pakatan Rakyat. Jadi bagi saya
Kalau ada third force pun mungkin dia individu-individu tertentu macam Hasan Ali, Zul Nordin, mungkin sebab dia ada agenda perjuangan masing-masing, mungkin sebab dipinggirkan oleh parti asal mereka ada isu tertentu. Tetapi sebagai satu institutionalized force, sebagai satu kuasa yang diinstitusikan, saya rasa masih lagi jauh daripada apa yang kita Jadi YB rasa bahawa the third force ini bukan satu yang akan memberikan implikasi impak yang besar dalam perjalanan. mungkin satu dua kawasan kalau majoriti antara BN dengan Pakatan Rakyat begitu sikit sekali, saingan begitu sengit sekali, kalau dia bertanding mungkin dia boleh pecahkan ini. Itu sajalah. Satu analogi yang kurang manis didengar diberikan pada ahli politik ni ialah setengah ahli politik dilabel sebagai katak YB. Budaya macam lompat parti. Jadi YB, adakah budaya lompat parti ni masih akan berlaku pada pilihan raya yang akan datang pada bulan YB? Sebab memang pilihan raya yang seperti YB katakan memang akan dijaga sengit. Dan adakah katak-katak ini mungkin datang daripada pemerintah atau parti pembangkang? Saya nak komen pasal kata ni. Kita dulu pernah cadangkan supaya ada anti-hopping law. Maksudnya undang-undang yang tidak benarkan mana-mana pihak untuk lompat parti. Sekiranya dia nak lompat parti, maksudnya kita kira kursi yang dia menang itu sebagai kosong. Dia adakan pilihan raya kecil untuk mengisikan kursi tersebut. Mungkin kita kena cadangkan semula sebab saya tak berapa suka ni orang yang sejak sini yang dua alam ni sejak apa. Mereka sangatlah ya. Bagi saya ni parti politik ni macam pasukan bola sepak kita. Ya. Kita istiqamah sampai dalam apa dua keadaan. Ya. Kalau saya Manchester United. Ya. Tapi sejak ini semua sokong Manchester baru ni saya sokong sejak 1983 ya. Dalam keadaan yang mana kita tak menang apa-apa saya sokong. Sama juga dengan BN. Kalau BN menang saya tetap BN. Kalau na'udzubillah BN kalah saya pun tetap UMNO Barisan Nasional. Okeylah, terima kasih YB. Tapi lagi nak bola sepak tu saya ada menonton filem pendek yang dibintangi oleh YB, tim Malaysia. YB jadi mandu taksi. Bola sepak Malaysia tapi ringtone Manchester United dia. Agak ironi lah di situ. Adalah jersey Manchester United, hati Negeri Sembilan. Apa-apa pun terima kasih YB. Jadi tugas saya tamat di sini sebagai penanya soalan. Jadi saya serahkan kepada audiens untuk soalan. Kita masih ada masa bukan, jadi saya buka kepada audiens bertanya. Okey, silakan. Tolong hidupkan mikrofon. This is more like a philosophical / ideological question. Can you use up there? It's a short question, but I believe that it carries like a lot of meaning. To start off, I would like to give a few examples. Like Dr. Martin Luther King Jr. in mid-summer 1963, during the Civil Rights Movement, 250,000 people attended his speech. It wasn't about black versus white. It wasn't about black versus white. It was about Dr. King believed that one day the black community and the white can live as a society. And people attended not because of him. People attended because they believed in what he believed. And plus 25% of the audience was white. It was not about black versus white. And I believe that in this world there are leaders and those who lead. A leader holds the position of power or authority, and those who lead are the ones where people follow them not because they have to, but because they want to. They do it for themselves. So I'm an IC scholar. I bonded with them 6 years. I want to go back not because I have to, but because I believe in their purpose, as in the need for a regulator to make sure the market is competitive and fair for everyone. And my question would be that I believe that everyone here knows what you do, how you do it, but why do you do it? Like, what do you believe in? Because,
yeah, we see that all these politicians, some of them are bad, or some of them are good. But I believe that their intention to join politics are good initially, like niat baik. So to end, I would like to quote from Anne Frank. Despite everything, I believe that people are really good at heart. So, Before you proceed to answer the question, I would like to remind the audience, it is a very insightful opening and closing by the person who asked the question. But I really appreciate it if you can keep it short. So one question and please make it short. All right. Very good. No, thank you for very interesting question. Why do I do what I do? I do what I do because I believe I believe in Malaysia, and I believe that Malaysia can do much better. I believe that we have not reached our potential. I don't want Malaysia to be a country which doesn't fulfill its potential. Malaysia has so much promise, so much potential, but the problem is saya risau Malaysia ni tak dapat sampai tahap promise tersebut. I don't want us to be a middle ranking team. I don't want us to be a team that good. But I said to myself, you are not here to be led by your party. You are here to lead Pemuda UMNO. And if that means saya tersungkur dalam perjuangan saya, then it's better that I die fighting than I live living a life that is not mine, living a life that is a lie, living a life that is not of my conviction. So that is why I do this. And at the end of the day, if UMNO kicks me out because dia nampak terlalu progressive, I will still stay in UMNO walaupun tidak sebagai pemimpin. But at least I tried my best, and I died standing at least. I find that answer is very beautiful. Round of applause. Okay. Alright, soalan yang seterusnya daripada audience. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi can dekat adik-adik tadi. Macam orang tua sikit lah. Alright, but saya because saya nampak kat sini because YB ketua pemuda, and then saya rasa umur pun tak banyak beza. Right, and then saya muda-muda dan sebab saya lecturer, saya nampak sebab saya mengajar yang muda-muda dan saya nampak ada orang punya life untuk after bergraduat, bekerja, and then tengok dari segi ekonomi. Saya campur sikit ekonomi, sorry moderator sebab dah kumpul tadi tu banyak. Alright, so tengok dari segi gaji diorang, and then dari segi komitmen diorang untuk kereta, rumah and everything, saya rasa diorang tak cukup. Dan dari situ timbulnya rasuah. Itu satu. Saya for sure yang tu, kalau macam ni kita nak pastikan rasuah tak ada, yang tu kena clear dulu. That's satu lah. Dan satu lagi saya tengok, memang YB memang orang yang progresif. Kalau ikut nak kira dengan otai lama memang totally different. Tapi YB still alive. Itu yang saya nampak dari segi perjalanan YB lah. Dan mungkin saya tak nampak dari mana YB boleh suitkan dengan otai-otai itu sebenarnya. Alright, sebab nak suit dengan otai, but decision maker ada dekat diorang. So untuk life, okay, untuk nak survive dalam UMNO, ketua pemuda. Alright, and then untuk nak pergi jauh. Dan saya ada a little bit intention nak tengok satu masa kita punya pemimpin, dia punya education dia very high compare kita ambil sebagai Singapura. Dia punya leader tu sampai dekat PhD, something like that. And then kita boleh tengok dia orang punya keputusan tu very bukan based on pengalaman, tapi based on fact. Okay, itu soalan saya masih YB. Tengok, saya nak tengok pandangan YB dari segi soalan saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya setuju soal pendapatan itu adalah antara punca masalah gejala rasuah yang ada pada hari ini. Sebab itu kita menangguhkan, saya rasa panggil abang boleh? Sambung. Saya rasa saudara pun tahu kita ada SBPA yang mengalami sedikit masalah sebab ada sedikit masalah jurang yang tak apa. Saya QPEX pun jumpa saya
Saya kata elok kita naikkan gaji kaki tangan awam, pejabat awam termasuk lecturer dan sebagainya. Tetapi jurang antara Jusa, Turus dengan yang lain itu terlalu besar. Jadi kita minta disemak semula supaya dapat melihat kenaikan gaji across the board yang baik. Soalan kedua tadi mengenai otai dan sebagainya. Macam inilah saya jawab ya. Saya percaya bahawa perubahan generasi ini akan berlaku. Ya? Whether we like it or not, perubahan generasi ini akan berlaku. Dan akhirnya perubahan generasi ini akan melihat kepada pemikiran baru dalam UMNO itu sendiri. Dan kalau saya ingatkan pemuda saya jawab macam inilah ya. Saya bagi tahu pemuda saya, sekarang ni semua nak jadi calon. Sekarang ni sebab bahan pelanggan yang begitu panas. Semua jumpa saya nak jadi calon. Tolonglah hantar nama saya nak jadi calon. Saya kata, okey bagus, kita nak calon muda dalam UMNO. Tetapi sekiranya kita ganti yang lama, orang lama dengan orang baru. Tetapi orang baru pemikirannya sama tolak dengan orang yang lama tu, then there's no point. Hanya daripada usia dia muda, tetapi pemikirannya sama. Pemikiran perang dunia, pemikiran alah lama, pemikiran konfrontasi, pemikiran komunis, semua tu it's the same thing. Jadi saya kata, kalau betul-betul nak jadi perubahan generasi, perlu ada perubahan generasi daripada segi pemikiran kita juga. Sebab itu sekarang ni saya memupuk semangat pemikiran progresif dalam pemuda UMNO. Dan jawapan saya kepada survival saya, macam saya jawab tadi lah, saya tak kisah sangat survival saya. Kalau saya terpaksa kompromi idealisme saya sebab nak survive dalam politik, lebih baik saya tak berpolitik ya? Sebab that's not the point of being in politics. Saya beri ruang pada soalan yang terakhir ya. Soalan terakhir pada audiens. Okey, silakan. Assalamualaikum, nama saya Daniel. Saya nak tanya, sekarang ni nak PRU, kita sebagai golongan muda ni, future generation akan bentuk future kan. So maybe ada kekeliruan masa kita nak mengundi. Kita nak pilih antara UMNO, Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat. So dengan UMNO nya image korup semua kan, dengan Pakatan Rakyat tempat bati semua benda, macam mana kita nak hilangkan rasa orang tak nak mengundi. Sebab bagi saya rasa saya tak nak mengundi lagi sekarang ni. Sebab tak stable bagi saya. So apa efek-efek kerajaan yang nak munculkan benda macam ni? Jangan keliru. Bila masuk tempat mengundi nanti tu, ambil benda tu, cari yang dacik tu undi yang don't be confused. Dia saya faham. Sebab sekarang ni ada ramai orang muda yang terpaksa apolitical. Sebab BN pun dia tak suka, Pakatan pun dia tak yakin. Dua-dua pun dia tak apa setuju. Tapi saya merayu beginilah ya. Macam saudara kata tadi, saudara dan generasi saudara akan menentukan kerajaan. Kalau you don't vote, maknanya suara you, walaupun you rasa fed up dengan dua-dua pihak, maknanya suara you akan menyumbang kepada pembentukan masa depan kita. Jadi macam mana pun kita rasa fed up, macam mana kita rasa frustrated, kita tengok kepada kedua-dua belah pihak. Dan kita tengok okeylah, walaupun saya rasa yang ni ada image begini, yang ini ada tanggapan begitu, tapi saya akan tengok dia punya dasar apa. Apa dasar dia untuk orang muda? Apa dasar dia untuk kos sara hidup? Apa dasar dia untuk ekonomi? Dan ditimbang, dan dinilai yang mana yang lebih baik untuk masa depan kita ya. Akhir, sebab ni soalan yang terakhir tadi, akhir sekali saya rasa kita nak tamat di sini di poin yang ni. Saya rasa yang terbaik lah. Saya merayu sangat ya kepada saudara-saudara semua, kalau yang dah daftar mengundi, kalau nak sempat nak mengundi, nak balik nak mengundi nanti, please do so ya, sebab ini masa depan kita ya. Saya tak naklah datang ke sini kata you must undi Barisan Nasional sebab perlu berterima kasih kepada kerajaan. Saya rasa itu adalah propaganda yang paling tak laku di kalangan orang muda ya. Saya selalu tegur berhenti. Saya kata kalau jumpa student, jangan cakap undi BN sebab berterima kasih kepada kerajaan sebab dapat beasiswa. Itulah cara yang terbaik untuk minta dia undi Pakatan Rakyat. Saya kata minta mereka nilai dengan balance. Tengok apakah yang Barisan Nasional nak buat, apakah platform kita, apakah janji kita, sama ada realistik atau tidak, sama ada realistik janji Anwar ataupun realistik janji Datuk Najib, dan nilai dengan baik. Sebab masa depan kita punya. Kalau kita tak buat, yang akan menentukan bukan kita. Jadi saya betul-betul merayulah, walaupun if politician, kalau politician macam saya dah let you down, dah mengecewakan saudara-saudara semua sampai tahap tak nak undi, saya minta maaf. Tapi bagi pihak
negara Malaysia dan masa depan kita, please vote, ya, please vote. Ambillah bahagian dalam pilihan yang akan datang. Kalau undi Barisan Nasional, alhamdulillah. Kalau tak undi Barisan Nasional, itu pasal. Terima kasih. Terima kasih kepada Wajib Kari Muhammadin. Sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini, saya ucapkan terima kasih kepada Wajib Kari yang cukup bersabar dan cukup neutral dan tidak membawa propaganda kerajaan semata-mata dalam sesi kita pada malam ini. Jadi saya sebenarnya memang sangat terima kasih kepada YB sendiri dan kepada audiens yang mampu untuk bersesi secara profesional pada malam ini. Jadi dengan itu saya mengakhiri tugas saya sebagai moderator dan saya serahkan pada pengurusi majlis. Terima kasih.